What's up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berkata-kata berkenaan dengan One Piece. Alright gang, macam mana yang aku dah bagi tahu korang dalam video analisis chapter 1058 yang lepas, aku akan kongsikan dengan korang semua maklumat berkaitan dengan fakta terkini bagi ketiga jenis haki, iaitu Hao Shoku Haki, Busou Shoku Haki dan Kenbun Shoku Haki. So dalam video pada kali ini aku akan share dengan korang semua berkaitan dengan Hao Shoku Haki dulu, dan for another 2 haki aku akan sharekan dalam video yang akan datang. Okay, so jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzu Yarudomo. Hao Shoku Haki adalah sejenis haki yang rare yang membenarkan penggunanya untuk menggunakan willpower-nya ke atas orang lain. Haki jenis ini tidak boleh diperolehi melalui latihan, dan menurut Daisy dalam chapter yang ke-519 muka surat 17, dia telah menerangkan bahawa hanya 1 dalam sejuta sahaja yang dilahirkan dengan kemampuan seperti ini. Ianya dikatakan bahawa sesiapa yang mempunyai Hao Shoku Haki ini, watak tersebut memiliki kualiti sebagai seorang raja dan dijuluki sebagai Supreme Rulers, seperti mana yang kita dapat lihat dalam manga pada chapter yang ke-924 muka surat yang ke-6. Hao Shoku Haki dianggap sebagai satu ancaman yang sangat berbahaya dan juga satu aset yang sangat bernilai bagi mereka-mereka yang berkuasa seperti Admiral Marine dan juga Yonko. Haki ini pertama kali ditunjukkan kepada kita semua oleh Shanks ketika Shanks mengaktifkannya untuk menghalau Sea King, Lord of the Coast. Walaupun pada saat tersebut dalam chapter yang pertama muka surat 42, kemampuan ini masih belum lagi dijelaskan dan didedahkan oleh Oda Sensei kepada kita semua. Kemudiannya kita dapat lihat dalam chapter yang ke-434 muka surat ke-3 hingga ke-7, semasa perjumpaan dengan Whitebeard, Shanks telah menyebabkan kebanyakan daripada kru Whitebeard tidak menyedarkan diri dan juga meretakkan Moby Dick kerana aura Hao Shoku Hakinya itu. Luffy pula pertama kali menggunakan Hao Shoku Haki ini adalah ketika berhadapan dengan kerbau milik Duval yang bernama Motobaro, menyebabkan mereka yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi kebingungan. Luffy kemudiannya sekali lagi telah mengaktifkan haki ini ketika berhadapan dengan Thunder Sonia dan Marigold, menyebabkan ramai daripada kalangan penonton yang pengsan disebabkan oleh auranya itu, dan inilah kali pertama nama Hao Shoku Haki diperkenalkan kepada kita semua. Luffy juga menggunakan haki ini untuk merebahkan serigala-serigala yang menyerangnya dan Bentham aka Bon Clay di Impel Down. Walaupun pada saat itu Luffy telah diracuni dengan teruknya oleh Magellan, dan pada saat itu Luffy masih belum mampu untuk mengawal kemampuan haki ini lagi. Luffy juga menggunakannya semasa dalam Marineford War dan telah menyebabkan Admiral Marine mula menyedari potensi sebenar Luffy dan terus menjadikan Luffy sebagai sasaran utama untuk dihapuskan selepas kejadian tersebut. Selepas time skip pula, Luffy telah mampu untuk menjinakkan monster dan juga mampu untuk menumpukan aura Hao Shoku Hakinya kepada mereka yang ingin ditujukan sahaja tanpa memberi kesan kepada orang yang berada di sekelilingnya. Luffy juga bahkan mampu untuk mengaktifkan Hao Shoku Haki sekalipun dalam keadaan yang tidak sedar, seperti mana yang kita dapat lihat dalam manga pada chapter yang ke-924 muka surat 5 hingga ke-6 setelah Luffy ditewaskan oleh Kaido buat kali pertamanya. Ianya dikatakan bahawa haki ini mampu untuk diwariskan. Contohnya, Doberman dalam Marineford War telah mengatakan bahawa kemampuan Luffy untuk menggunakan Hao Shoku Haki bukanlah suatu perkara yang pelik, memandangkan dia merupakan anak kepada ketua Revolutionary Army, Monkey D. Dragon. Kemudiannya kita juga ditunjukkan dengan podcast The Ace, Charlotte Katakuri dan Yamato yang juga mempunyai kemampuan ini, seperti mana bapak-bapak mereka, Roger dan ibu dia, Big Mom dan Kaido. Namun demikian, bukan semua anak mampu untuk mewarisi Hao Shoku Haki ini, seperti mana yang kita dapat lihat pada Doflamingo, Hancock dan Katakuri yang mereka sahaja dalam kalangan adik-beradik yang mempunyai kemampuan ini. Kita juga ditunjukkan bahawa sekiranya kedua-dua aura haki ini bertembung, maka ia akan menghasilkan satu shockwave effect yang mampu untuk memecahkan udara seperti mana Gura-Gura Nomi. Perkara ini disebutkan sebagai Hao Shoku Haki Clash. Shockwave yang terhasil daripada pertembungan Hao Shoku Haki Luffy dan Chinjao cukup kuat dan mampu untuk menerbangkan
menyebabkan penonton-penonton yang berada di dalam Colosseum terjatuh ke dalam air seperti mana yang kita dapat lihat dalam manga pada chapter yang ke-716 muka surat 18. Manakala Haoshokuhaki Clash antara Luffy dan Doflamingo dalam chapter yang ke-782 muka surat ketiga menyebabkan Tribal dan Law yang berhampiran mereka berdua telah terpelanting daripada tempat asal mereka. Semasa pertemuan antara Goldie Roger dan Edward Newgate pula, pertembungan Haoshokuhaki kedua-dua legenda ini telah menghasilkan satu shockwave yang besar yang tersebar ke serata pulau dan hampir menterbalikkan kapal Moby Dick yang sangat besar bapak tersebut. Dan inilah senarai terbaru dan terkini bagi pengguna Haoshokuhaki daripada permulaan series One Piece ini sehinggalah chapter yang ke-1058. Sehingga ke hari ini terdapat 17 pengguna Haoshokuhaki yang telah dikonfirmkan oleh Oda kepada kita semua, dan watak-watak tersebut termasuklah Goldie Roger, Whitebeard, Silver Relic, Sengoku, Kozuki Oden, Chinjao, Big Mom, Kaido, Shanks, Don Quixote Doflamingo, Boa Hancock, Charlotte Katakuri, Potgas the Ace, Monkey D. Luffy, Eustace Captain Kidd, dan dua lagi watak baharu yang ditambahkan oleh Oda adalah watak Roronoa Zoro dan juga Yamato. Manakala satu lagi watak yang masih lagi suspicious iaitu watak Nami, seperti mana yang kita dapat lihat dalam chapter yang ke-1058. Aku ada discuss berkenaan dengan Nami ni dekat dalam video sebelum ni. Korang boleh check that video out lepas ni. Okay? Daripada segi penggunaan haki ini pula, haki ini memberikan kemampuan kepada penggunanya untuk mendominasi semangat orang lain. Tidak seperti Busou Shokuhaki dan Kenbun Shokuhaki, Haoshokuhaki tidak boleh didapatkan dengan latihan. Bahkan penggunanya hanya mampu untuk menggunakan haki ini sekiranya mereka mempunyai anugerah ini sahaja, dan pengguna Haoshokuhaki hanya mampu untuk belajar mengawal haki ini setelah mereka sedar bahawa mereka adalah insan yang terpilih tersebut. Tambahan pula, Haoshokuhaki tidak akan bertambah kekuatannya melalui penggunaannya yang direct seperti mana Busou Shokuhaki dan Kenbun Shokuhaki. Namun semangat bagi penggunaan Haoshokuhaki ini dapat ditingkatkan dengan cara menambahkan kekuatan fizikal mereka. Maka sekalipun ada yang mampu untuk membangkitkan Haoshokuhaki ini pada usia muda seperti Ace dan Doflamingo, namun haki ini hanya mampu digunakan sepenuhnya apabila mereka sudah dewasa. Kemampuan untuk mempengaruhi seseorang dengan haki ini juga bergantung kepada semangat ataupun will yang dimiliki oleh lawan mereka. Semakin besar jurang perbezaan will mereka, semakin mudah seseorang itu terkesan dengan Haoshokuhakinya. Sedangkan mereka yang mempunyai semangat yang kuat pula mampu untuk menandingi Haoshokuhaki yang lebih lemah atau bahkan langsung tidak terkesan dengan aura Haoshokuhaki pemiliknya yang lemah. Kemudiannya dari segi kemampuan dan kekuatan Haoshokuhaki ni pula, ianya dapat dibahagi kepada dua tahap, yakni basic teknik dan advanced teknik. Dalam kalangan basic teknik pula terbahagi kepada tiga kemampuan, iaitu dominasi, ketidakupayaan dan juga tekanan. Dari segi dominasi, Haoshokuhaki mampu untuk digunakan bagi mendominasi perasaan sesuatu makhluk dan menggunakan mereka untuk jangka masa yang sebentar. Kemampuan ini selalunya digunakan kepada haiwan. Dengan menggunakan Haoshokuhaki ini menyebabkan haiwan menjadi takut dan terus lari, seperti mana yang kita dapat lihat pada chapter pertama muka surat 42, ataupun haiwan itu akan menjadi jinak untuk masa yang tertentu. Contohnya seperti yang kita dapat lihat dalam manga pada chapter yang ke-609 muka surat 16. Dominasi ini berkemungkinan akan menyebabkan mangsa tidak menyedarkan diri selepas itu, seperti mana yang kita dapat lihat pada Motobaro dalam chapter yang ke-495 muka surat 17. Tambahan pula, Surume the Kraken juga dilihat telah mematuhi arahan daripada Luffy dalam chapter yang ke-606 muka surat 15. Namun sejauh mana darjah pengawalan ke atas haiwan dengan menggunakan haki ini masih lagi tidak dijelaskan. Maksudnya, adakah haiwan itu mampu dikawal 100% sepenuhnya dengan Haoshokuhaki ataupun mungkin hanya sekadar separuh sahaja, masih lagi tidak diketahui. Namun demikian, kesan teknik ini ke atas manusia dan bangsa yang berakal seperti Fishman masih lagi samar-samar. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa di Amazon Lily, apabila Luffy menggunakan Haoshokuhakinya dan menjerit kepada Marigold dan Thunder Sonia untuk menghentikan serangan ke atas mereka-mereka yang telah dibatukan, kedua-dua adik-beradik itu dilihat patuh kepada arahan Luffy, walaupun ianya masih kurang jelas adakah tindakan mereka itu disebabkan oleh pengaruh Haoshokuhaki milik Luffy ataupun tidak. Shanks pula ditunjukkan telah menggunakan Haoshokuhakinya daripada satu jarak yang agak jauh untuk memberi amaran kepada Ryokugyu yang merupakan seorang Marine Admirals. Setelah dipanah dengan Haoshokuhaki Shanks, Ryokugyu dilihat berada dalam kesakitan dan lumpuh disebabkan oleh aura tersebut, seperti mana yang kita dapat lihat dalam chapter yang ke-1055 yang lepas. Seterusnya, teknik basic yang kedua pula adalah ketidakupayaan atau incapacitation. Teknik ini adalah teknik yang menyebabkan lawan kepada pengguna haki ini tidak menyedarkan diri
diri kebiasaannya. Namun demikian, ianya bergantung kepada kekuatan semangat yang dimiliki oleh pihak lawan itu sendiri juga. Kebiasaannya mereka yang merupakan askar ataupun kru yang biasa akan hilang kesedaran diri apabila terdedah dengan haus Yokohaki ini, manakala mereka yang berada pada tahap Vice Admiral ataupun Commander dan ke atas selalunya masih mampu untuk kekal sedarkan diri. Menurut Oda Sensei dalam SBS Question Corner volume ke-65 muka surat 126, mereka yang tumbang setelah terkena aura haus Yokohaki milik seseorang membawa maksud bahawa mereka itu sememangnya bukanlah lawan bagi pengguna haki itu sendiri. Manakala bagi mereka yang mempunyai semangat yang cukup-cukup makan untuk bertahan sedar, tetap akan merasakan kesan kepentingan dan perlu untuk kekal fokus agar mereka tidak pengsan. Kemudiannya seperti mana yang kita dapat lihat dalam manga pada chapter yang ke-504 muka surat 12. Dan sekalipun bagi mereka yang mempunyai kekuatan yang cukup untuk bertahan, mereka tetap dapat merasakan aura yang dikeluarkan oleh pengguna haus Yokohaki seperti mana yang kita dapat lihat pada chapter yang ke-500 pada muka surat 19. Semakin kuat aura haus Yokohaki seseorang, semakin bertambah kemampuannya untuk melumpuhkan lawannya. Teknik ini pada awalnya agak sukar untuk dikawal kerana kesan daripada teknik ini dapat dirasakan oleh semua orang yang berada di sekeliling pengguna, termasuklah pihak aliansi, sekiranya tidak dikawal. Namun masalah ini dapat diatasi dengan latihan yang secukupnya. Dengan latihan yang cukup juga, pengguna haus Yokohaki mampu untuk melumpuhkan lawannya hanya dengan satu renungan mata ataupun sekadar berjalan berhampiran mereka seperti mana yang ditunjukkan dalam chapter yang ke-599 muka surat 7. Dan akhir sekali, teknik ini juga mampu digunakan sekalipun dalam keadaan penggunanya tidak menyedarkan diri seperti mana yang kita dapat lihat dalam manga pada chapter yang ke-924 muka surat yang ke-5. Teknik yang ketiga pula adalah tekanan ataupun pressure. Sekiranya digunakan dengan kekuatan yang cukup, aura haus Yokohaki ini juga mampu untuk merosakkan objek yang tidak bernyawa berhampiran mereka. Hal ini kita dapat lihat buat pertama kalinya apabila Shanks menaiki kapal Moby Dick Whitebeard untuk membincangkan tentang Blackbeard. Kapal tersebut telah pun mengalami keretakan kesan daripada tekanan yang dikenakan oleh aura haus Yokohaki milik Shanks, yang mana kapal itu selama ini mampu untuk menahan segala keadaan New World yang teruk sepanjang pelayarannya sejak daripada era Goldie Roger lagi. Pertembungan antara dua haus Yokohaki juga akan menghasilkan Black Lightning yang merupakan satu jalur tenaga berwarna hitam. Dan kesan daripada pertembungan ini mampu untuk menghasilkan shockwave yang memberi kesan kepada persekitaran. Tambahan pula, pertembungan haus Yokohaki juga mampu untuk membentuk satu lurah di langit yang dikenali dengan istilah Splitting the Heavens. Setakat ini, pertembungan haki yang mampu untuk membelah langit ini telah ditunjukkan melalui pertembungan antara Whitebeard versus Shanks, Kaido versus Big Mom, Roger versus Whitebeard dan Kaido versus Luffy. Seterusnya, untuk advance teknik pula terbahagi kepada dua, iaitu Infusion dan juga Observation of Killing. Untuk teknik Infusion ini kita dapat lihat dalam pertembungan antara Roger dan Whitebeard, yang mana mereka telah menyalut serangan mereka dengan haus Yokohaki sehinggakan pedang mereka dilihat langsung tidak bersentuhan. Manakala Luffy pula telah menyalut tubuhnya dengan haus Yokohaki untuk meningkatkan kuasa serangannya secara drastik. Menurut Kaido, hanya sebahagian kecil sahaja daripada pengguna haus Yokohaki yang mampu untuk menyalut tubuh ataupun serangan mereka dengan aura haus Yokohaki ini, seperti mana mereka menggunakan busur Yokohaki untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka dengan mencanak. Setelah menyalut diri mereka dengan haus Yokohaki, haki tersebut akan mengeluarkan aura kilat berwarna hitam seperti mana yang kita dapat lihat pada pedang Roger, Murakumogiri Whitebeard, khas Sakai Kaido, penumbuk Big Mom, penumbuk dan kaki Luffy, Takeru Yamato dan pedang-pedang milik Zoro. Teknik ini mampu untuk meningkatkan kuasa penggunanya dengan sangat hebat sehingga kan Luffy yang menggunakannya mampu untuk bersaing setara dengan Kaido yang dikatakan sebagai the strongest creature in the world. Luffy mampu untuk menyerang Kaido tanpa perlu untuk menyentuh Kaido secara fizikal dan tetap meninggalkan kesan teruk kepada Kaido. Berbeza dengan kesan advance busur Yokohaki Luffy yang dilihat hanya meninggalkan kesan yang sedikit kepada Kaido. Dengan teknik ini juga Luffy mampu untuk menahan serangan Kanabo Kaido dengan sepakannya. Yang membezakan serangan-serangan advance busur Yokohaki dan advance haus Yokohaki adalah daripada segi sentuhan. Sekalipun kedua-dua perkara ini dilihat seakan-akan sama, namun serangan dengan infusion haus Yokohaki langsung tidak menyentuh lawannya secara fizikal, manakala advance busur Yokohaki pula menyentuh lawannya secara fizikal. Setakat ini mereka yang dilihat mampu untuk menggunakan teknik infusion ini adalah Roger, Whitebeard, Kaido, Luffy, Big Mom, Yamato dan Zoro. Seterusnya, teknik advance haus Yokohaki yang kedua pula adalah Observation Killing. Teknik ini membenarkan penggunanya untuk mengawal aura dan kehadiran orang itu sendiri, membantutkan kemampuan lawannya untuk melihat ke masa hadapan dengan Kenbun Yokohaki. Setakat ini hanya ada satu watak yang mempunyai keupayaan ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Akagami no Shanks yang telah dikonfirmkan oleh Oda dalam volume 4 Billion Red. Sekalipun haus Yokohaki ini mempunyai tingkatan yang berbeza dan juga advance teknik, namun tidak ada cara untuk membangkitkan
membangkitkan kemampuan ini, memandangkan ia tidak boleh dipelajari dan merupakan suatu anugerah. Namun kebanyakan daripada mereka yang telah unlock their own Haoshu Haki selalunya berada dalam keadaan yang sangat terdesak, akan tetapi mempunyai satu matlamat yang jelas. Contohnya seperti mana Luffy yang ingin menyelamatkan Ace dalam Marineford War, dan juga Doflamingo yang ingin menyelamatkan dirinya daripada serangan penduduk bandar semasa dia berumur 10 tahun. Dan menurut Rayleigh dalam chapter yang ke-597 muka surat 15 hingga 16, dia telah memberitahu kepada Luffy bahawa tiada latihan spesifik untuk meningkatkan kemampuan Haoshu Haki seseorang, namun semakin bertambah kekuatan dan semangat seseorang pengguna Haoshu Haki itu, maka the power of Haoshu Haki itself akan turut bertambah. So guys, that's all I have dalam perkongsian kita pada kali ini, and teruskan sokongan korang ke atas YouTube channel ini, Kimis Coverto, untuk membantu aku mencapai 150,000 subscribers dalam masa yang terdekat. InsyaAllah berjumpa dalam video yang akan datang, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi